Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini sebenarnya kita nak menyambung tentang akaun untung rugi. Tetapi sebelum tu saya nak imbas semula apa yang kita dah belajar pada kelas sebelum ini ya. Jadi di dalam tajuk ini pada kelas sebelum ni kita dah belajar tentang akaun perdagangan. Jadi hari ini kita akan lihat akaun untung rugi pula. Okey. Baik, untuk mendapatkan untung kasar, kita dah belajar dulu iaitu jualan bersih, tolak kos jualan. Jadi bagaimana dapat jualan bersih? Jualan tolak pulangan jualan atau JPJ. Kemudian kos jualan iaitu inventory awal tambah belian tolak inventory akhir. Okay, ini adalah basic dia. Jadi isunya selalunya adalah belian ya. Sebab belian kita kena cari yang sebenar-benarnya ya. Jadi belian tolak pulangan belian dapat belian bersih. Kemudian belian bersih ini kena campurkan dengan belanja-belanja atas belian untuk mendapatkan kos belian yang sebenar. Okey, jadi belanja atas belian ni adalah ADOI iaitu angkutan masuk, duty import, upah atas belian dan juga insurans atas belian. Mesti ada atas belian. Jadi di sini saya nak bezakan ya angkutan masuk dengan angkutan keluar ya, sebab berlaku keliru iaitu apa itu angkutan keluar dan angkutan masuk. Baik, angkutan masuk ni ialah ketika membeli. Kalau tak beli, kita tak ada angkutan masuk. Iaitu barang masuk ke kedai kita ketika kita membeli. Angkutan keluar pula ialah ketika kita keluar menjual. Okey, kita keluar dan menjual. Itu baru angkutan keluar. Jadi dia tak sama. Walaupun kedua-duanya adalah belanja angkutan, tetapi satu ketika barang dibawa masuk ketika beli, satu ialah ketika barang dibawa keluar ketika jualan. Baik, jadi kita dah lihat akaun perdagangan hari itu untuk untung dan rugi kasar. Tetapi untung rugi pula kita nak cari untung atau rugi bersih, di mana kita akan melihat semua hasil-hasil dan belanja. Okey, jadi hari itu kita dah lihat jualan bersih dengan kos jualan. Kali ini kita akan lihat hasil dan belanja. Okey, jadi yang hari tu juga kita nak imbas balik apa itu jualan bersih, iaitu setelah tolak pulangan jualan. Kemudian kita dah lihat kos jualan iaitu untuk membeli barang di mana terlibat inventory awal belian dan inventory akhir. Kemudian belian bersih ialah perbezaan di antara belian dengan pulangan belian ya. Kemudian kos belian setelah mengambil kira semua belanja ADOI. Okey. Baik, kemudian untung kasar telah diperolehi membandingkan jualan dengan kos jualan iaitu aktiviti utama perniagaan sahaja. Baik, kemudian ini adalah bentuk T, akaun perdagangan, di mana di bahagian debit ialah untuk mendapat kos jualan, di bahagian kredit ialah jualan bersih. So jualan bersih tolak kos jualan. So kalau kamu lihat dia punya ringkasan dia ya, jualan bersih katalah 10. Okey, kos jualan katalah 6. Jadi untung kasar adalah 4. Okey, jadi ini jika kita tukar kepada formula, okey. Kos jualan tambah untung kasar sama dengan jualan bersih. Sebab itu kita dapat untuk mendapatkan untung kasar ialah jualan bersih tolak kos jualan. Okey, so ini juga cara kita boleh buat untuk menggunakan apa yang kita belajar dalam akaun perdagangan. Okey, jadi ini adalah bentuk T, jualan bersih tolak kos jualan dapat untung kasar. Jadi kita dah lihat juga contoh yang lepas. Jadi hari ni kita nak lihat akaun untung rugi ya.
Okey, sebelum kita lihat akaun untung rugi, kita dah cari untung kasar. Jadi daripada akaun perdagangan, okey, kita dapat untung kasar di sebelah debit. Jadi untung kasar ini akan dibawa ke akaun untung rugi di sebelah kredit. Dan jika ada rugi kasar tu akan berada di sebelah kredit perdagangan. So, bila dia pergi untung rugi, dia di sebelah debit. Okey, kalau bentuk penyata, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, kalau rugi, maknanya dia akan jadi negatif. Okey, rugi jadi negatif. So, dalam akaun, bila dia negatif, kita akan kurungkan dia. Baik, jadi kita lihat akaun untung rugi. So, akaun untung rugi juga boleh dibuat dalam bentuk T atau bentuk penyata. Dia tidak ada debit kredit kalau bentuk penyata. Jadi, apa itu untung bersih? Iaitu hasil tolak belanja. Okey, hasil kita lebih daripada kos kita. Okey, iaitu perbelanjaan, kos belanja kita. Okey. Baik, jadi dia punya formulanya ialah untung kasar. Okey, untung kasar tambah hasil tolak belanja. Jadi apa tu belanja? Kita ulang kaji balik bab yang lepas. Apa saja yang kena bayar? Okey, yang kena bayar. Tak kisahlah yang dah bayar ke atau belum bayar. Okey, jadi contohnya insurans, utility, kadar bayaran, gaji, sewa, tambang dan sebagainya. Okey, jadi bentuk T kalau kita lihat, okey, untung kasar tambah hasil. Okey, kalau dia rugi dekat sebelah debit. Okey, ini belah hasil. So, belah debit sini ialah semua belanja dan di sebelah kredit adalah semua hasil. Okey, jadi awak lihat sini kalau sewa diterima tu apa? Iaitu kita mempunyai ruang yang kita sewakan. Contoh, kita ada satu bangunan, mungkin kita nak bahagikan satu ruang untuk penjual telco, SIM card dan sebagainya. So, kita menerima sewa. Faedah atas simpanan, kita simpan duit dalam bank, so kita akan menerima faedah. So, faedah diterima. Diskaun diterima, kita terima daripada pembekal kita, diskaun. Kemudian kita lihat di bahagian belanja, sewa dibayar. Kita menyewa bangunan kedai, so kita kena bayar. Kita upah orang untuk menjual, kita bayar dia commission. Kemudian diskaun beri, kita bagi kepada ABT atau customer kita. Diskaun terutama orang yang jualkan bagi pihak kita. Okey, jadi kalau hasil adalah lebih banyak, okey, katalah kat sini ada 100 dan kita lihat semua di bahagian belanja ini ada 80, maknanya hasil adalah melebihi belanja. Jadi kita akan dapat untung bersih. Okey, jadi kita akan dapat untung bersih. Baik, kita lihat ini bentuk penyata iaitu untung kasar. Baik, yang ini kita campurkan dulu, dapatkan jawapan terlebih dahulu. Okey, untung kasar tambah hasil, dah dapat jumlah, barulah kita nak dapatkan jumlah belanja. Okey, kita campurkan dapat jumlah belanja, barulah kita tolak semua belanja untuk mendapatkan untung bersih. Jika jawapan itu negatif, kita kena tulis kurungan. Bila kurungan, maksudnya ialah rugi bersih. Okey, baik. Jadi kita lihat contoh di sini. Okey, jadi kalau kita dapat senarai macam ni debit kredit, kita lihat di bahagian debit ni ialah ABER, di bahagian kredit tu ialah leha. Jadi untuk senarai ni kita tengok, kita nak cari belanja, kita nak cari hasil. So ini semua adalah belanja di bahagian debit, dan di bahagian kredit pula semuanya adalah hasil. Okey, bila kita lihat ada dua macam ni, okey, bermaksud yang debit tu belanja. Belanja tu apa? Diskaun diberi. Dan di bahagian kredit pula ialah diskaun diterima.
Okey, jadi kita senaraikan semua yang di sebelah kredit terlebih dahulu, mula dengan untung kasar. Okey, kita mulakan dengan untung kasar. Kemudian kita senaraikan semua hasil sewa, hutang lapuk pulih. Apa itu hutang lapuk pulih? ABT atau orang yang hutang kita, dia dah menghilangkan diri. Kita dah halalkan dah, tak nak dah, tak apalah. Dia tak bayar. Tiba-tiba satu hari dia datang semula dan nak settlekan, nak bayar semua hutang piutang dia selama ini. So, ibarat rezeki jatuh dari langit lah. So, itu merupakan hasil. Okey. Baik, diskaun diterima, faedah atas simpanan. Jadi kita jumlahkan hasil dan kita senaraikan pula semua belanja. Senaraikan. Perasan tak, kita ada kolom khas untuk mengira semua belanja, semua hasil. Kemudian dapatkan jumlah sahaja. Kita dah dapatkan jumlah hasil dan kita dapatkan jumlah belanja, barulah kita tolak untuk mendapatkan untung bersih. Okey, jadi ini adalah soalan daripada buku teks. Jadi kita boleh try lah soalan daripada buku teks ini. Jadi di sini kita akan memilih, masih lagi cuba dengan tajuk Abeh Leha. Okey, jadi Abeh kita nak kenal pasti mana satu belanja. Okey, ini ialah perdagangan, dah belajar hari tu. Okey, yang dua ni pun PD. So, kita tinggal promosi. Pulangan pun masuk PD, perdagangan. Okey, komisen kita tengok komisen ni sebelah mana. Kalau sebelah kredit, ini bermaksud dia ialah komisen diterima. Okey, komisen diterima. Baik, kemudian apa lagi? Sewa. Kita tengok sewa. Sewa sebelah mana? Sebelah debit. So, bila sebelah debit, dia adalah belanja. Insurans, gaji, diskaun diberi, diskaun diterima, belanja alat tulis. Semua ni adalah untung rugi dan dia di sebelah debit. So, dia adalah belanja. Okey, jadi hasil di sini 75 ni diskaun diterima, ini adalah hasil. So, kita tengok ada berapa hasil. Jadi hasil di sini ada komisen diterima dan juga diskaun diterima. Jadi kita akan senaraikan dari bahagian hasil. Ada dua hasil di samping untung kasar yang kita dah dapat daripada pelajaran sebelum ni. Okey, kemudian kita senaraikan semua. Jadi jumlah hasil ialah 11,633. Tolakkan semua belanja, akan dapat untung bersih. Okey. Jangan lupa cara dia, iaitu contoh macam ni 10 tolak 6 dapat 4. Okey, bagi siapa-siapa yang lupa, kita ambil jumlah yang besar. Okey, yang besar. Okey, jadi 10 tolak 6 dapat 4. Jadi ini bentuk T. Bentuk T untung kasar tambah semua hasil. Kita boleh juga letakkan kat sini 75 dengan 528 dan dapatkan satu jumlah yang besar. Okey, kemudian barulah kita campur untuk mendapatkan jumlah hasil. Okey. Jadi jumlah hasil tolak nampak tak tanda kurungan? Ini maksudnya tolak. So jumlah hasil tolak jumlah belanja, dapat untung bersih. Okey. Baik, jadi inilah kita lihat bentuk T dan bentuk penyata. Okey, jadi untung bersih ni nanti siapa punya? Pemilik yang punya. Pemilik tu akaun apa? Akaun modal. Akaun modal ini ialah pemilik yang punya. So, untung bersih ini adalah pemilik yang punya. So, akaun modal kita belanja dalam tajuk ledger, dia ialah tolak tolak tambah. Dia menambahkan modal perniagaan. Okey, menambahkan modal pemilik. Dan jika rugi, dia mengurangkan modal pemilik. Okey. Jadi
kita dah boleh combinekan atau cantumkan akaun perdagangan yang kita belajar sebelum ni dan juga akaun untung rugi. Jadi kita tulis satu je tajuk bagi tahun berakhir terus. Okey, jadi kita lihat sini untung kasar dibawa ke bawah, tambah hasil tolak belanja, dapat untung bersih. Jadi yang perdagangan, jualan yang di bahagian debit ialah berkaitan dengan belian. Okey. Baik, seterusnya kita boleh buat dalam bentuk T. Okey, kalau tadi dalam bentuk T, yang sekarang ini ialah bentuk penyata ya, iaitu jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar, tambah hasil, okey, tolak belanja. Okey, dapat jumlah kan. Okey, dapat untung bersih. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih.